Tanganku Muhammad Ridwan bin Sulaiman. Okey. Indokku Dr. Raya. Ambekku Do Labuan. Tapi tanganku Indek. Tanah Toraja, a hidden paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Pacirek. Terima kasih sudah support Pacirek sehingga ke hari ini. Thank you very much. And untuk hari ini kita ada special guest buat pertama kali dalam channel Pacirek ni. Kita buat secara spontan podcasting begini untuk interview beberapa orang yang terpilih untuk masuk dalam channel ini, dan salah satunya ialah orang yang banyak pengalaman di Tanah Toraja sendiri. Okey, kita ingin perkenalkan, sila perkenalkan diri dahulu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang sedang menonton video ini. Okey, nama diberi adalah Muhammad Ridwan bin Sulaiman alias Chai Fu Yuan. Okey. Fu Yuan. Okey, kenapa nama Chai Fu Yuan tu ada sekali? Macam nama Cina aja, memang Cina pun. Sebab mix Cina, Melayu Brunei dan juga Tanah Toraja. Tanah Toraja di mana siapa? Sebelah Mam. Sebelah Mam tu Tanah Toraja. Yeah. Okay, no wonder lah ada mix blood tu. Yeah. Maksudnya ayah dari mana? Ayah daripada wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Okey. Untuk dia pengetahuan anda, Labuan tu di bahagian Borneo, Sabah, berdekatan dengan Sabah. Dia berketurunan. Dan Labuan bukan Sabah. Ya, betul. Dia berketurunan Melayu Brunei dan Cina Hokkien. Oh, artinya ada 3 lah ni, Melayu, Hokkien dan Tanah Toraja. Yes. Okey, soalan yang pertama, berapa lama pernah stay di Tanah Toraja dulu? Okey, maksimum akan stay dekat Tanah Toraja tu selama 1 bulan. Sebab yalah, dia punya immigration cuma bagi rakyat Malaysia duduk di Indonesia tu selama sebulan. So depends lah, kalau kita visa dapat sebulan je lah. But kalau kita request untuk duduk lebih lama, kita kena perbaharui kita punya visa tu dekat diorang punya immigration lah. So paling lama duduk di Tanah Toraja tu setahun sekali, sebulan mesti duduk sana. Means tiap tahun akan balik ke sana lah. Atas urusan keluarga, atas urusan pelancongan whatsoever. Cuma mau tahulah macam tempat tinggal di sana tu, adakah betul-betul di kawasan yang tempat yang memang culture punya village ataupun macam mana tu? Kan dia ada satu tempat di Tanah Toraja tu yang memang architecture powerful begitu. Okey, kalau tempat tinggal actually di Tanah Toraja tu dia sudah mengalami perubahan yang sangat modern lah actually. Means ada rumah batu, daripada batu bata kena buat begitu kan. But dalam masa yang sama mereka masih lagi mengekalkan rumah-rumah tradisional, which is rumah tradisional tu dibuat daripada kayu. Alright. Ada legend kenapa atap dia tu berbentuk seperti betul. Macam ada Minangkabau juga begitu. Yes. Cuma bezanya Minangkabau punya rumah dia tajam. Ujung dia tajam. Okey. Tapi Toraja punya rumah adat Toraja ni, dia punya ujung tu dia tumpul. Lebih kurang macam perahu lah. Yes. Perahu sebab kan bukanlah tajam. Dia punya legenda adalah bersumberkan daripada tongkang Cina. Tongkang Cina, okey. Ya, so diorang berinspirasikan tongkang Cina tu untuk dijadikan atap rumah adat mereka. Actually rumah adat diorang tu dulu kalau ikut original sebenarnya diperbuat daripada buluh. Bambu lah. Cuma sekarang ni diorang modernkan sikit, diorang ganti dengan atap zinc. Maksudnya sebelum penjajahan berlaku, diorang masih menggunakan cara itulah buluh tu. Yes, which is buluh tu disusun satu sampailah dijadikan atap.
atap yang berbentuk macam tu. Ada juga nampak macam tiang di rumah tu. Kenapa tiang tu sangat tinggi? Okey, tiang tu actually dia menyokong struktur yang bentuk atap tu macam tu kan. Dia condong macam tu kan. So ada tiang tu akan sokong dia supaya dia jatuh lah. And then tiang tu juga actually melambangkan identiti rumah tu sendiri. Kalau kita tengok tiang tu, dia dipenuhi dengan tanduk kerbau, right? Betul. Kalau perasan, ada tanduk kerbau dan ada kepala kerbau sekali dekat situ actually. Betul. Perasan. Okay. Actually tanduk kerbau tu wujud apabila rumah tu sudah menjalani adat upacara pemakaman orang-orang yang ada dalam rumah. Contohnya rumah tu meninggal. So owner rumah tu akan dipesta selama 3 hari dan akan disembelihkan kerbau dan juga khinzir. Sekali. Okay. Yes, sekali. So daripada kerbau tu tanduk dia akan disimpan. Akan disimpan, digantung lah dekat-dekat tiang macam tu. Dan kalau perasan bukan sekadar tanduk kerbau saja tau. Rahang babi tu kan. Rahang babi tu pun digantung dekat rumah tu, dibuat macam satu rantai gitu. Jadi kalau lah ini soal tentang macam orang Muslim yang datang sana dengan orang yang bukan Muslim lah. Macam mana untuk dorang bezakan sama ada perhiasan tu perhiasan dari sumber babi ataupun kerbau ataupun dicampur? Okay, right. So majoriti masyarakat Tanah Toraja ni beragama Kristian dan ada segelintir daripadanya masih lagi mengamalkan kepercayaan animisme. Okay, faham. Okay. So diorang yang Kristian pun sebenarnya diorang pecah kepada dua. Majoriti diorang ni bermazhab Protestan dan yang minoriti bermazhab Roman Catholic. Yang masih mengamalkan kepercayaan animisme dengan Kristian Protestan ni, diorang masih mengekalkan adat-adat tersebut. Ada pun segelintir daripada mereka yang mengamalkan Roman Catholic, mereka agak menolak sedikitlah adat-adat ni sebab bertentangan dengan diorang punya ajaran. So kepada orang-orang Muslim yang datang berkunjung ke sana, jangan risau sebab populasi masyarakat Muslim di sana pun sekarang makin bertambah. Alhamdulillah. Itu sudah berdirinya beberapa buah masjid. Menarik. Sebab orang Bugis masuk ke dalam Tanah Toraja untuk berniaga dan ada segelintir daripada orang Bugis ni diorang kahwin dengan orang Toraja. So orang Toraja tu masuk Islam, jadi buatlah satu kelompok Muslim dalam Tanah Toraja tu dan akhirnya adalah beberapa masjid dan persatuan-persatuan Islam yang wujud di dalam Tanah Toraja. Jadi jangan risau kepada pelancong-pelancong yang beragama Islam, jika diorang mau pergi ke Tanah Toraja, makanan halal sangat senang untuk dijumpa lah. Wah, syukurlah. Sebab risau jugalah, takut kalau macam And then lagi satu, diorang punya kebiasaan ni, yang non-Muslim pun, yang Kristian ni pun, kan Toraja yang Kristian ni pun, diorang akan pakai songkok tau, warna hitam. Begitu. So mau bezakan diorang ni betul-betul Muslim kan tak? Senang je. Walaupun diorang pakai songkok, tapi senang sangat mau tahu diorang ni Islam atau bukan, walaupun diorang pakai songkok. Okay. Mau tahu diorang ni Islam atau tak, tengok diorang punya seluar. Kalau diorang pakai seluar pendek tapi pakai songkok, then one Islam Muslim. Begitu. Simple. Okay, faham. Okay, satu lagi macam dari segi rumah diorang kan, tadi berbalik pada rumah. Di bahagian bawah tu macam ada kawasan just kosong begitu. Adakah itu macam jadi sebagai tempat untuk melepak ke, untuk bersantai bareng-bareng? Back to the traditional house lah. Sebenarnya dia punya binaan ni ada dua macam. Dua macam. Satunya rumah, satunya lagi kita orang panggil dia lombong padi. Lombong padi
Lumbung padi ni maksudnya store untuk simpan padi. Okey. So dalam satu kampung mungkin ada 3 buah rumah. Tapi mereka ada banyak lumbung padi. Wah. Unik ya. Macam contoh di kampung saya sendirilah, kampung saya sendiri ada 2 buah rumah adat dan ada 5 buah lumbung padi. 5 buah. So sebenarnya daripada bilangan lumbung padi dan bilangan tanduk kerbau semua tu, di situ adalah melambangkan status kekayaan kampung tersebut lah actually. Maksudnya dari segi sumber ekonomi ialah satu ialah padi. Yes. And then satu confirm sebagai pelancongan kan. And then kalau kita tengok dekat rumah tu dekat bawah dia ada satu ruangan kosong. Yes. Selalunya dekat bawah ruangan lumbung padi itu tempat orang tua-tua atau anak-anak muda, mereka semua mengopi lah dekat situ. Mengopi? Minum teh, petang kan, berehat. Yes. Kalau yang dekat bawah rumah tu boleh jadi tempat penyimpanan kerbau ataupun khinzir. Macam itulah. Unik. Okey. Berdasarkan pengalaman yang pernah kan pergi yang festival apa tu yang membangunkan mayat. Sebenarnya apa tujuan dia tu? Actually dia bukan festival membangunkan mayat. Dia cuma adat untuk menukar baju mayat. Menukar baju lah. Yes. Itulah sebenarnya, sebab ramai orang salah faham bila tengok tu macam apa yang berlaku ni. Minta maaf ya kalau salah faham. Okey, sebenarnya legenda mayat tu dibangunkan lepas tu dijalankan tu memang wujud lah, tapi zaman dulu kala punya cerita lah. Tapi macam kalau tengok video macam ada lagi yang certain mayat tu masih boleh bergerak. Yep. Memang ada certain mayat tu masih boleh bergerak, mungkin sebab amalan-amalan ilmu-ilmu mereka. Mungkin right. Lah. So actually sebenarnya itu adalah adat mak nenek. Nama adat tu nama dia mak nenek. So apa tujuan adat tu dibuat? Supaya generasi seterusnya daripada keturunan tu mengenali, inilah nenek moyang aku. Inilah datuk aku. Inilah cik aku. Inilah cousin aku. Macam tu. Contoh macam datuk saya lah. Datuk saya means father kepada mam saya kan. Okey. Dia meninggal tahun 1999. Okey, tapi dia dikubur pada tahun 2001. Okey. 2001. Artinya sepanjang tu apa berlaku? Sepanjang proses tu mayat datuk saya tu disimpan dekat dalam sebuah rumah. Okey, means dekat rumah adat tu lah. Dekat rumah adat. So diletakkan dekat ruang tamu rumah tu. Okey. So mayat tu hari-hari dihidangkan kopi. Dihidangkan makanan, dihidangkan rokok, kena bagi duit lagi dekat situ sebab diorang anggap mayat tu macam orang yang masih sakit. Hatta diorang mau pergi jalan pun, diorang akan bercakap dengan mayat tu. Nek, kami mau keluar pergi jalan nih. Mau beli something. Nenek mau kirim apa-apa. Contoh dulu waktu dia hidup, dia suka kirim kuih sikit sedemikian. Dia suka makan makanan yang favorite dia lah, ataupun dia suka hisap rokok. So diorang akan belikan dan letak dekat tepi. Anggap dia macam orang yang hidup, cuma dia masih sakit dan terbaring. Sampailah dia dibungkus. Kalau kita yang Islam biasanya kain kafan lah kan akan membungkus kita. Betul. Yang ni bukan sekadar kain kafan, kain selimut pun kena bungkus sekali, jadilah bantal guling yang sangat besar. Dia jadi bantal guling yang sangat besar macam tu, and then
disalutlah dengan kain merah ke atau kain kuning ke. Lepas tu akan dibagi corak-corak yang unik kan, mengikut ukir yang ada dekat dalam rumah adat tu. Okey. Maksudnya kain yang macam bercorak-corak lah. Yes. Untuk dihiaskan. Ada yang guna kain, diorang bungkus macam tu. Ada yang gunakan coffin daripada kayu lah, berbuat daripada kayu macam tu. So mayat tu akan dipesta selama 3 hari. Pesta 3 hari. So dalam pesta 3 hari itulah akan berlangsungnya upacara pemancungan kepala kerbau. Okey. Itulah ada juga nampak tu, macam dia kelilingkan kerbau-kerbau di tengah semua untuk disembelih. Yes. So dalam 3 hari itu diorang akan buat adat upacara menerima tetamu. Faham. Tetamu diwajibkan memakai pakaian berwarna hitam. Yes. So, tetamu ni akan dijamu dengan nasi, dengan daging sembelihan tadi itu. Lepas tu adalah beberapa lauk-lauk yang orang kata lauk-lauk tradisi orang Toraja semua macam tu kan. Tapi bagi mereka yang beragama Islam, mereka biasanya akan dihidangkan ikan dan juga sayur. Macam mana kalau mayat tu kan dia mereputkan, kita tahu sudah menjadi mayat. Tapi macam mana hilangkan bau dia? Ada proses kah ataupun Okey, mayat tu ialah seperti mana yang kita tahu, kalau kita simpan lebih daripada seminggu pun actually sudah bau dia pun lagi. Mayat manusia ni kalau berbau dia dahsyat jugalah kan. Betul. So mayat tu sebenarnya akan diberikan pengawet daripada ubat yang semula jadi. Contohnya macam air beras kan, dah silap. Macam itulah lebih kurang air beras. And then something herba yang menyebabkan mayat tersebut tahan lama. Faham. Betul juga tu, mestilah kena jaga juga kan. Tapi maksudnya kalau sudah dikuburkan semula, lepas tu diangkat balik, bukankah benda tu jadi macam bau semula? Sepanjang dia kena awet tu actually tiada bau ke, ulat pun tiada. Memang ulat pun tiada. Itulah perasan juga macam masih nampak macam suci lagi mayat tersebut. Lagi satu, dia ibarat ikan kering je lah jadi dia. Macam ikan kering. Faham. Kering. Jadi mayat tu cuma mereput begitu je, dia tidak mengeluarkan ulat, dia tidak mengeluarkan bau-bau yang busuk. Faham. Sebab tu boleh diletakkan di ruangan tamu dan kami masih anggap dia macam orang sakit yang biasa aja. Kira jadi macam boneka yang dibawa lah, boneka yang saiz sama dengan kita. Tapi ada lagi satu yang tengok macam diorang ada buat boneka juga, patung kecil. Dan setiap patung kecil tu dijadikan sebagai macam wakil kepada setiap mayat tu. Jadi boneka tu pun dijual untuk pelancong. Adakah kalau kita beli boleh membawa benda-benda mistis? Okay, actually kalau boneka tu mewakili satu mayat, itu tidak akan dijual. Okey, faham. Jual tu actually boneka yang diukir seakan-akan patung mayat. Diukir sajalah. Okey, faham. Jadi bila orang tengok boneka tu, orang akan ingat, inilah Tanah Toraja, tempat orang pesta, tempat kematian semua begini. Macam tu. Tapi tak sanggup lah beli boneka tu. Lagi sanggup kalau ada macam dia buat model rumah untuk Tanah Toraja tu. Yes, that one unique. That one memang banyak berjual lah dekat pasaran-pasaran sana. Memang sebinya dia memang banyak daripada replika rumah tu semua kan. Betul. Sangat banyak. Itulah
Sebab tengok kawasan tu juga macam kawasan Tanah Toraja sendiri, dia macam ada kawasan yang berbukit bukau juga kan. Ada kawasan, sebab bila tengok tu ramai orang diwajibkan untuk bangun seawal mungkin untuk mengambil gambar kawasan tu, sebab dia akan ada kabus-kabus dia, betul kan? Oh, memang cantik oh. Teringin pergi sana. Actually dia sama fight jugalah dengan Kundasang actually. Kundasang Sabah. Yes, Kundasang Sabah. Kalau di Sabah terkenal dengan suku Kadazan dan Dusun, right? Betul. So kalau dekat Sulawesi Selatan terkenal dengan suku Tanah Toraja. So kalau pergi ke Tanah Toraja, memang kalau boleh bangunlah seawal pagi tu, naiklah ke atas Gunung Ganang sana untuk memperhatikan landscape yang sangat cantik. Ada tempat tu, nama dia Awan-Awan tak silap. Nama tempat tu Awan. Kalau naik ke tempat tu, pagi-pagi kita bangun, kita dapat tengok matahari terbit. Oh, cantiknya. Yes, matahari terbit. Jadi sebelum matahari terbit kan matahari mengeluarkan cahaya merah-merah macam tu, right? Betul. So kita akan nampak awan tu macam lautan. Wow. Uniknya. Seolah-olah kita ni berdiri macam dekat atas awan. Oh my god, teringin pergi situ. Ya, sana memang banyak tempat-tempat menarik, bukan saja daripada segi rumah adatnya, daripada adat resamnya semua, tapi banyak tempat pelancongan yang perlu diterokai dekat tanah itu actually. Okay. Satu lagi, pernah ke pengalaman yang benda-benda tu terasa lah ada something waktu malam ke begitulah? Okay. Ke jadi perkara biasa? Dia satu keanehan dan kepelikan juga lah actually. Sebab di Tanah Toraja tiada misteri-misteri macam gangguan Pontianak ke, hantu ke, penanggal semua tu tiada. Itu semua tiada. Yang cuma ada gangguan yang kita orang dengar adalah kelibat kerbau tidak berkepala. Oh, okey, faham. Itu pun diorang bukannya akan menyorok dalam rumah ke apa, kan? Diorang satu kampung akan keluar kejar cari kerbau tu. Oh, faham. Jadi macam tu lah. Jumpa juga. Itu pakcik-makcik lah yang pernah jumpa. Macam saya tidak pernah jumpa lah. Waktu tu saya masih kecil lagi. Jadi orang semua tengah heboh dengan bapak sendiri ni pun sibuk-sibuk pergi ikut dia punya ipar-ipar semua kan. Faham. Pergi bawa kayu, bawa barang apa semua. Apa yang diorang pergi kejar actually? Diorang nampak kerbau yang tiada kepala. Okey. Itu je pun. Kalau kita mungkin sini nampak kejadian dalam rumah. Tidak kan? Tapi diorang di sana, diorang akan kejar habis. Indonesia sendiri kan dia banyak tempat-tempat wisata-wisata yang menarik kan. Salah satunya seperti Tanah Toraja. And then dari segi bahasa pula, macam mana bahasa di situ? Okey, bahasa Toraja ni dia lebih kurang sikit lah dengan bahasa Bugis. Okey. Seperti mana yang kita tahu, Sulawesi Selatan ataupun Sulawesi lah, Kepulauan Sulawesi, majoriti masyarakatnya adalah masyarakat Bugis. Jadi daripada situ adalah influence daripada bahasa Bugis sikit kan. Jadi masuk ke dalam bahasa Tanah Toraja. Contoh, okey. Kamu sudah makan ke? Kan? Kamu sudah makan ke? Dalam bahasa Torajanya, mang kamu kumande. Power. Okey. Oh begitu. Maksudnya majoriti penggunaan bahasa Bugis lah. Ataupun actually sebenarnya bahasa Toraja. Bahasa Toraja lah. Maksudnya ada lagi bahasa-bahasa lain lah di sana. Dialek. So far itu je lah dialek dia. Ada dua dialek lah. Dialek Bugis dan dialek Toraja. Dialek Toraja. Wow. Jadi sekarang ni memang fasih lah ni juga untuk bercakap Tanah Toraja. So far masih fasih lagi lah sebab dengan
cakap bahasa Toraja. Kadang-kadang cousin daripada Indonesia pun dia akan tanya kabar apa semua kan. Contoh dia akan tanya kabar. Wan, apa muka reba? Kareba melo. Coba nih. Sebelum kita mengakhirkan kita punya video nih, kita mau apa? Wan, kita boleh ucap Wan kan? Okey. Wan bercakap dalam bahasa Toraja lah. Perkenalkan diri. Cerita sikit lah dalam bahasa tu. Okey. Cuba. Cuba ingatkan balik. Okey, ingat balik. Sebab lama juga nak pakai ni. Kan? Yalah, macam COVID ni lama dah balik ke sana. Jadi, mana yang ingat je lah. Mana yang ingat je lah. Boleh. Okey. First kita kenalkan diri dalam bahasa Toraja. Okey. Tanganku Muhammad Ridwan bin Sulaiman. Okey. Indokku Dr. Raya. Ambekku Do Labuan. Tapi tanganku indek kan Johor. Tongan. Apa lagi? Banyak lagi. Apa lagi ya? Jangan lupa follow. Jangan lupa ikut Paciriek. Paciriek ya? Jangan lupa apa sudah. Itulah banyak juga yang lupa nih bahasa-bahasanya nih. Itulah sayang loh. Kenapa? Akan diperbaiki lagi lah sebenarnya. Bagus. So far yang mana aku ingat itu je lah. Tidak apa. Tapi apa-apapun, terima kasih banyak-banyak Ridwan Sulaiman atas perkongsian tentang Tanah Toraja tadi. Kita banyak ilmu. Sebab kalau tengok dalam video sendiri, banyak orang menceritakan berdasarkan Wikipedia, Google, dan bukan daripada pengalaman orang tu tersendiri. Jadi lagi better kalau kita dapat experience secara dekat daripada orang yang pernah menduduki tempat tu, orang yang memang ada keturunan di Tanah Toraja tu sendiri. Itu memang ceritanya lagi menarik. Okay, last. Okay. Baru terfikir. Okay, silakan. Okay, satu lagi keunikan yang ada di Tanah Toraja ni adalah kerbau dia. Kerbau dia tu ada kerbau albino. Okay. Wow. Kalau kita tengok kerbau dia ada yang macam lembu New Zealand hitam putih tu kan. Betul. Actually itu bukan lembu, itu adalah kerbau. Dan mau tahu dia kerbau, tengok dia punya tanduk. Tanduk dia warna kuning. Maksudnya special tanduk dia. Maksudnya ada tanduk lepas tu albino. Yes. Dan tanduk dia warna kuning. Macam kamu punya kacamata tu. Kuning habis ni. Gini. Okay. Harga setiap kerbau tu boleh beli 2 biji Myvi dekat Malaysia ni. So memang mahal lah harga kerbau tu. Itu yang membuatkan mereka berhempas pulas untuk menjayakan pesta mayat tu sebenarnya. Begitu. Dia menelan berjuta-juta ringgit jugalah untuk buat satu pesta tu saja. Walau Yalah itu menjadi adat resam lah juga di sana. And then lagi satu, Toraja ni dia terbahagi kepada 2 daerah. Satunya Toraja, satu lagi Toraja Utara. Toraja Utara. Apa perbezaan yang ketara kedua-dua tu? Kalau Toraja Utara dia punya adat resam lagi hardcore daripada Toraja. Adat resam? Maksudnya tempat pelancong akan masuk ke utara tu ke ataupun? Yes, banyak pelancong akan berkunjung ke Toraja Utara. Wow. Sebab lagi banyak culture lah kan. Sebab adat asal muasal orang Toraja ni lagi banyak diamalkan di Toraja Utara. Okey. Menarik. So nanti kalau sudah lepas daripada COVID-19 ni, mau datang sana melancong whatsoever, boleh datang. And then lagi satu, antara keunikan Toraja ni adalah dia dapat mengalahkan patung Jesus yang ada dekat Brazil tu. Maksudnya ada jugalah patung tu. Yeah, ada dekat sana, dekat Toraja, dan paling tinggi di dunia selepas Brazil. Gila.
Yeah. Brazil punya sudah kalah, okay? Brazil punya memang sudah kalah. Serius cakap, Brazil punya sudah kalah. Kenapa Itu ada lagi, patung tu di sana? sebab majority masyarakat Toraja ni agama dia Kristian. So ikan satu patung Jesus dekat sana lah. Patung Jesus. Sangat tinggi. Yo, power. Boleh Google lah nanti, boleh Google. Nanti kita akan tunjukkan image. Boleh? Okey, Ridwan, ada apa-apa lagi untuk dibicarakan pasal Tanah Toraja? So far itu je lah. Itu je lah yang boleh saya kongsikan buat setakat ni. Sebab itu je lah pengalaman yang saya lalui. Betul, at least pengalaman sekarang ni pun sudah cukup untuk membuatkan orang rasa excited untuk pergi ke sana. Menarik. Jadi sekiranya kalian ada sebarang macam pengalaman untuk di-share yang pernah pergi ke Tanah Toraja sendiri ataupun merupakan orang Tanah Toraja sendiri, boleh komen down below di bawah untuk sama-sama kita berkongsi ilmu yang ada. Okey, nampaknya itu saja daripada kami berdua. Saya Pak Ciriek dan juga Ridwan Sulaiman. Terima kasih banyak-banyak dan selamat jalan, selamat tinggal apa? Ingatkan lagi bahasa Toraja. Kalau selamat bye-bye tinggalnya bukan bye-bye, dia pelak komi. Pelak komi. Pelak komi. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih. Bye bye.